Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kelas kedua kita untuk minggu ni. Okey, untuk kali ini kita akan sambung bidang seterusnya iaitu bidang Quran yang bertajuk makanan halal lagi baik. Okey, ini adalah tajuk bidang Quran yang terakhir. Okey, untuk tingkatan 1. Okey, kita tengok apa isi kandungan dia. Okey, yang pertama kita akan tengok surah Al-Baqarah ayat 186. Okey, saya akan bacakan ayat yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Okay, maksud dia, wahai manusia, makanlah daripada apa-apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik. Dan janganlah mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Okay, itu maksud ayat dia. Kita tengok sini. Okay, tuntutan pengambilan makanan halal lagi baik. Okay, dalam ayat tersebut Allah menyuruh kita apa? Makan makanan yang halal dan baik untuk memelihara akal dan badan daripada kemudaratan. Okay, tu point dia situ. Allah ni nak sangat kita ni makan, ambil makanan benda yang halal dan benda yang baik. Apa tujuan dia? Ada dua. Yang pertama nak jaga akal kita. Yang kedua nak jaga badan kita daripada mudarat. Dua-dua tu lah nak jaga daripada mudarat akal dan badan kita. Okey, seterusnya makanan yang halal dan baik dapat menjanakan pemikiran yang cerdas, hati yang bersih dan badan yang sihat. Ini antara kesan dia kalau kita ambil makanan yang baik. Kemudian Allah melarang kita mengikut jejak langkah syaitan yang sentiasa menghasut manusia supaya apa? Supaya mengambil makanan yang haram. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut setan. Okay, yang sentiasa nak suruh kita ni ambil benda-benda yang haram, kemudian buat benda-benda yang membazir, itu semua adalah hasutan daripada syaitan. Okey, seterusnya ciri-ciri makanan yang halal lagi baik. Okay, ada 4 situ. Yang pertama, makanan tu bersih. Yang kedua, ada khasiat. Yang ketiga, seimbang. Dan yang keempat, mengikut keperluan dia. Ada cerita kat tepi situ. Okay, antara contoh dia bagi apa? Sayur, buah, biri dan protein yang sihat. Kita tengok bawah lagi. Makanan halal apa dia? Makanan yang dibenarkan oleh syarak. Maka kita panggil dia makanan yang halal. Haram pula apa? Makanan yang dilarang oleh syarak. Senang, mudah je. Benda yang dihalalkan, dibenarkan oleh syarak, maka makanan itu adalah makanan yang halal. Kita dilarang makan, jual dan beli makanan yang haram. Tak boleh. Tak boleh makan pun tak boleh. Jual beli pun tak boleh makanan yang haram. Kemudian bawah dia, keharusan sesuatu makanan bergantung pada aspek berikut. Nak tengok kita boleh makan ke tak makan, kita tengok aspek yang pertama, ramuan makanan daripada sumber yang halal. Tengok buat satu makanan tu, apa dia punya ingredient dia, isi kandungan dia apa. Mesti pastikan daripada sumber yang halal. Yang kedua, cara proses dan sediakan. Cara proses dia, nak sediakan dia mesti dengan cara yang betul. Contoh kalau kita nak makan binatang-binatang yang diwajibkan sembelih. Sebab ada juga yang tak perlu sembelih. Contohnya ikan-ikan tu adalah tak payah kita menyembelihnya. Tapi kalau contohnya ayam ke lembu ke, dengan disembelih dengan cara yang betul. Kemudian macam mana cara mendapatkan makanan tersebut? Mesti halal juga. Datang. Macam mana datang makanan ni? Curi. Walaupun makanan itu halal, dia tetap jadi haram. Seterusnya akibat pengambilan makanan yang haram. Yang pertama, ni kalau ambil benda-benda yang haram. Yang pertama, kecerdasan minda kita terganggu. Jadi tak berapa nak jalan mana minda kita. Jadi lembab, jadi slow. Hati menjadi keras. Hati kita payah untuk menerima nasihat. Kemudian masyarakat akan benci pada kita. Seterusnya, mudah terdorong untuk melakukan benda-benda jahat. Peribadi akan jadi kasar, berada dalam keadaan keluh kesah sebab banyak sangat ambil benda-benda yang haram dalam tubuh badan kita. Kemudian mendapat murka dan azab daripada Allah Ta'ala. Allah akan murka, benci pada kita.
kemudian dapat penyakit. Ambil benda-benda yang haram ni, kadang-kadang Allah mengharamkan benda tu sebab antaranya boleh memudaratkan badan kita. Doa tak mustajab. Makan benda-benda haram, kita doa pada Allah, maka Allah tak akan terima, tak akan melayan doa tersebut. Kemudian susah memahami ilmu dan tak mendapat kemanisan dalam beribadah. Kita semayang-semayang tapi payah nak khusyuk, nak dapat kemanisan dalam kita buat ibadah. Okay, ini semua hasil daripada ambil benda yang haram. Wal-iyazubillah. Okey, serunya beza antara makanan halal dan haram. Okay, kita tengok halal dan haram. Yang pertama dari segi bahan. Okay, kalau halal, bahan dia halal. Kemudian yang haram, bahan pun haram juga. Kemudian dari segi proses dia. Yang halal disembelih mengikut hukum syarak. Yang haram tidak disembelih dengan cara yang betul. Si kandungan dia bebas daripada najis dan kotoran untuk yang halal. Tak ada unsur-unsur najis, benda-benda kotor tak ada dalam tu. Tapi untuk yang haram bercampur dengan najis. Dalam tu pun ada najis juga, ada kotoran. Kemudian dari segi kebersihan, yang halal disimpan di tempat yang suci, yang haram disimpan di tempat yang bernajis. Dari segi kesihatan pula, yang halal bebas daripada racun, tak ada racun dan benda yang boleh merosakkan kesihatan. Kemudian yang haram pula mengandungi racun, boleh memudaratkan kesihatan, dia jadi haram. Kemudian sumber diperoleh dengan cara yang sah untuk makanan yang halal, cara yang baik. Kemudian makanan haram diperoleh daripada sumber yang haram juga. Contohnya apa? Mencuri. Kemudian akhir sekali, pengajaran ayat. Apa dia? Yang pertama, kita wajib mengambil makanan yang halal. Kerana apa? Makanan halal memberi kesan yang baik terhadap kesihatan jasmani kita, tubuh badan kita, kecerdasan minda kita dan hati kita. Akal kita, hati kita akan jadi mudah. Okay? Jadi berkesan, memberikan kesan yang baik kepada tiga benda tadi, hasil daripada ambil makanan yang halal. Kemudian yang kedua, umat Islam perlu menjadi usahawan dalam bidang industri makanan supaya dapat menjamin kehalalan dan kualiti. Kalau boleh perbanyakkan, ramaikan orang Islam yang membuat perusahaan makanan supaya kita seronok beli daripada orang Islam sendiri. InsyaAllah kita yakin segala-galanya akan jadi halal. Kemudian umat Islam hendaklah prihatin terhadap aspek pengeluaran makanan yang menepati hukum syarak dan mematuhi piawaian kesihatan. Dia kena jagalah, maksud dia makanan tu daripada sumber yang mana, macam mana, daripada buatan dia, segala-gala tu kita kena tengok untuk pastikan apa yang kita makan tu benda yang halal. Okey, sekadar tu je kelas kita untuk hari ni. Wallahualam. Assalamualaikum.